Okay guys, so this is the third notes for topic 5, so database transaction management. So for next topic, I'd like to tell you about concurrency. Okay, what is concurrency? Concurrency ni kalau ikut maksud dia adalah keserentakan. Okay, so large database are used by many people, so many transaction to be run on the database. So of course bila kita develop database, kita akan hasilkan database yang ramai orang guna. So bila ramai orang guna, akan mungkin ada possibility ataupun potential untuk berlakunya concurrency ataupun keserentakan. Okay, keserentakan tu maksudnya transaction tu access database yang sama ataupun table yang sama dalam masa yang sama, serentak. So it is desirable to let them run at the same time as each others and lead to user isolation. So if we don't allow for concurrency, then transactions are sequential. So dia macam tak sesuai lah bila kita develop database tapi kita tak allow concurrency. Sepatutnya database kita memang akan wujudnya concurrency, meaning that keserentakan. Jadi macam mana nak control keserentakan ni? Of course bila ramai users access the same database at the same time, dia akan ada a queue of transaction dan juga akan ada long transactions dan juga akan berlakunya beberapa masalah. Okay, apa dia masalah dia? So this is concurrency problems. So, in order to run transactions concurrently, we interleave their operations. So each transaction gets a share of the computing time. So dia akan berkongsi masa computing, okay, masa pelaksanaan yang sama. And then bila they share the same computing time, ini akan menyebabkan berlakunya problems kepada concurrency kita lah. Okay. So antara several problems yang mungkin wujud adalah 3 yang utama ni. Mungkin akan berlaku semasa keserentakan yang mungkin akan berlaku loss updates, ataupun mungkin berlaku uncommitted updates, dan juga yang akan possibility paling tinggi untuk berlaku adalah incorrect analysis. So all arise because isolation punya properties is broken. Okay, kita dah tak wujudkan setiap satu transaction tu isolate. Okay, so kita tengok masalah yang pertama. Okay, loss update tadi. So saya ada letakkan satu link kepada video. Video ni awak boleh tengok macam mana loss update ini beroperasi, tapi saya terangkan dulu kat sini. So let's say kat sini kita tengok kita ada 2 transaction. Kita tengok transaction ni, kita ada T1 dengan T2. Okay, dan di sini adalah masa berlakunya transaction tersebut. So pada pada saat yang pertama, transaction T1 dia akan read balance. So let's say balance pada asal nilai balance adalah 100. And then next, okay, second seterusnya T2 dia read balance juga. So masih lagi dia read 100 juga sebab dia read daripada daripada variable yang sama, iaitu balance juga. T1 dia buat update value of balance. So balance sama dengan balance plus 50. So now balance of 50 tu dah berubah. Okay, and then T2 dia update juga, tapi dalam masa yang sama dia bukan update tambah 50. T2 dia update, dia minus 25. Okay, dia minus 25. So T1 write balance, T1 write dulu balance. Jadi T1 dia akan write sebanyak 150. Dan T2 write balance, bila T2 write balance dia akan write sebanyak 75, which is ini sebenarnya berlaku loss update. Okay, update from T1 is lost because T2 reads balance before T1 was complete. So ini yang menyebabkan berlakunya loss update. Dia jadi tak tally ataupun tak samalah. Transaction 1 dengan transaction 2 menghasilkan 2 different value. Okay, sedangkan mereka sedang access account yang sama, iaitu balance tadi lah. Okay, so contoh yang kedua, okay, untuk loss update, let's say ini saya asingkan untuk bagi nampak. Ini adalah T1 dan ini adalah T2. T1 baca nilai X, dan pada awalnya kita consider X value ni adalah 100. So read X, T1 akan baca X sebagai 100. Kemudian dia akan buat operasi X minus 5. So X akan jadi negative 5. Tapi nilai ini masih belum ditulis.
dia masih lagi stay dalam memory. Bila write barulah kita akan update nilai X tersebut. Okay, T2 selepas X itu kita buat operasi minus 5, read X. T2 ni dia akan baca nilai X yang asal sebab dia tak baca nilai X yang 95 sebab X sama dengan 95 ini belum lagi ditulis ke dalam database. Jadi dia masih lagi baca nilai yang asal iaitu 100. Kemudian dia buat operasi X sama dengan X tambah 5 jadi 105. Okay, kemudian dekat T2 dia buat write X. Dekat T1 buat write X dulu. Bila T1 buat write X, dia akan tulis 95 ke dalam nilai X tadi, ke dalam database ya. So this update dia akan tulis ke dalam X. Kemudian T2 pula tulis nilai X jadi 105. So bila write X ini nilai 105, actually dia dah redundant dengan yang 95 tadi. Okay, so itu yang dikatakan dia update is lost. Update yang write X 95 tadi lost sebab dah redundant dengan update X 105. So bila awak tengok commit and then commit kat sini, kita akan commit value yang 105 lah. Okay. Seterusnya adalah uncommitted update. So for uncommitted update, okay, kalau tengok kat sini, kita ada dua transaction juga, T1 dan T2. Tapi kita tengok kat sini, T1 start dulu, dia akan read balance 100 and then balance sama dengan 100 tambah 50, write balance 150. Ni dia dah write siap-siap nilai, ada new value for balance. So bila T2 read balance, dia akan ambil data yang baru, tapi data yang baru ini adalah data yang update tapi belum committed. So itu adalah uncommitted value. Okay, kemudian T2 menggunakan uncommitted value ni untuk buat operasi kepada balance, iaitu dia tolak dengan 25. And then transaction 1 dia buat rollback. So dia undo T1 patah balik kepada nilai yang asal. Okay, dia tak buat yang increment 50 ni untuk T1. Jadi bila T2 write balance 125, T2 actually writes incorrect balance sebabnya dia ambil data yang belum commit. Okay, so update from T1 was rollback, but T2 doesn't know about it. So finally the balance is incorrect. So boleh tengok ada video saya letakkan untuk awak lebih faham. Contoh yang sama juga untuk uncommitted update. Okay, saya asingkan pada dua transaction ni, T1 and T2. T1 dia read X, so consider X pada asalnya nilai 100 and then dia buat decrement by 5. Okay, so X akan jadi 95 and then dia write. So bila dia write X, X jadi 95. So bila T2 read new value, dia akan read 95, tapi ini adalah X ni adalah data yang masih belum committed. Okay, tapi telah ditulis ke dalam database. Kemudian X ni dia akan buat 95 tambah 5, kemudian ditulis sebagai 100, simpan ke dalam database juga. And then dalam masa yang sama, bila T1 roll back, dia akan patah balik kepada yang asal. Dan X T2 commit, dia akan commit nilai yang sebenarnya adalah nilai yang tidak tepat sebab dia ambil data yang belum commit. Okay. So dan last sekali adalah masalah yang wujud adalah inconsistent analysis. Okay, tengok betul untuk inconsistent analysis. Untuk inconsistent analysis, kita tengok ada T1 dan T2. So this one T1's buffer space, T2 buffer space, and ini adalah database. Okay, pada asalnya read A pada asalnya adalah bernilai 5000. So bila read A, T1 buffer space adalah 5000 dan pada database pun masih lagi 5000. Kemudian T2 pula read A. Bila T2 read A, so T2's buffer space pun simpan nilai A sebanyak 5000. T1 tak ubah apa-apa dan database pun masih maintain 5000. Kemudian T1, transaction 1 dia buat operasi iaitu A sama dengan A tolak 1000. Ini hanya berada pada T1 buffer space memory tapi dekat database masih lagi 5000.
T2 pun masih lagi 5,000. Kemudian pada T2, transaction 2 dia buat pula A sama dengan A tambah 500. Okay, so ini akan berubah pada T2 buffer space jadi 5,500. T1 buffer space masih lagi 4,000 dan actually database masih lagi sebenarnya 5,000. Kemudian write A. Write A maksudnya write A maksudnya kita T1 transaction akan tulislah nilai terkini A iaitu 4,000 ke dalam database. So kat database sekarang ni dah jadi 4,000. Kemudian T2 pula write A, so dia akan sebenarnya dia akan overlap ataupun dia akan copy dia punya current value iaitu 5,500 dekat database. So A sekarang nilainya adalah 5,500. So ini akan mewujudkan inconsistent analysis. Contoh lain untuk inconsistent analysis, ini adalah contoh lain untuk inconsistent analysis. Saya nak awak cuba baca dan fahamkan untuk yang ini dan yang ini juga lebih kurang macam yang tadilah. Saya nak awak baca dan fahamkan. So dua slide yang terakhir ni saya nak awak cuba study dan fahamkan sendiri. Okay, so thank you.